Setelah pintu bilik Jeff terbuka, alangkah terkejutnya Ustaz bila dia nampak ada 4 ekor makhluk yang menakutkan tengah keliling Jeff dan anak beranak yang dalam ketakutan. Keempat-empat makhluk A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ni saya akan kongsikan pengalaman Ustaz Malik yang nak membantu seorang rakan dia berkenaan rumahnya yang selalu terlihat bayangan makhluk gaib. Banyak kejadian misteri yang dialami oleh Ustaz Malik sepanjang proses tu. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Okey, ini dia 5 random shout pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shoutout pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Malam tu agak tenang. Suara jiran sebelah rumah Jeff yang tadinya kedengaran riuh rendah mula hilang ditenggelami bunyi cengkrik. Jeff baru 2 bulan menyewa di kawasan flat tersebut bersama dengan isteri dan anaknya. Isteri Jeff bernama Kak Miss dan anak mereka bernama Liza. Itu yang Ustaz Malik faham dari apa yang Jeff ceritakan. Menurut Jeff, masa mula-mula mereka sewa dekat situ, tak ada apa-apa yang berlaku. Cuma gangguan semakin kerap dalam sebulan terakhir ni, hingga kan mereka bertiga rasa takut berada dalam rumah sendiri. Jam dah pukul 10.30 malam. Sebelum datang rumah Jeff tadi, Ustaz Malik sempat singgah di sebuah rumah dekat Kidurong dengan tujuan yang sama, iaitu pagar rumah. Entah kenapa, malam tu Ustaz Malik terasa mengantuk sangat. Mungkin sebab petang tadi dia sibuk dengan aktiviti sekolah. Jeff yang berada depan Ustaz Malik cuma tersenyum je. Jeff bersuara, "Mengantuk cikgu?" Tak apalah, cikgu rehatlah dulu. Saya nak solat isyak jap. Tadi lepas maghrib kami keluar pergi pasar. Cikgu datang tadi, kami baru je balik dari pasar." Ustaz Malik cuma tersenyum. Mata pula terasa semakin berat. Jeff masuk ke dalam biliknya. Tak lama kemudian, Ustaz Malik terus lelapkan mata. Jiwa rasa melayang dan akhirnya Ustaz tertidur. Baru je beberapa saat Ustaz Malik lelapkan mata, tiba-tiba terdengar sesuatu. Malik, Malik, Malik. Nama Ustaz dipanggil beberapa kali. Macam suara bisikan tu dekat je dengan telinga, tapi kedengarannya datang dari arah dapur. Bila dengar nama dia dipanggil, Ustaz terus buka mata dan pandang sekeliling. Ustaz Malik agak terkejut dan nafas rasa tersekat-sekat. Dia tak tahu kenapa suasana rumah Jeff yang tadinya terang benderang tiba-tiba jadi agak gelap dan penuh dengan kabus yang tak bergerak. Dekat luar tak ada lagi kedengaran bunyi cengkrik, melainkan kedengaran macam bunyi desiran ombak. Tapi rumah sewa Jeff ni agak jauh dari kawasan pantai dan suasana sekeliling terasa betul-betul mati. Kemudian Ustaz panggil Jeff berulang kali tapi tak ada jawapan. Suasana terasa hening, sunyi dan
menyeramkan. Ustaz beranikan diri untuk bangun dan berjalan ke arah pintu bilik Jeff. Bila sampai depan bilik Jeff, Ustaz terus ketuk pintu bilik Jeff beberapa kali, tapi senyap je. Ustaz rasa tak sedap hati. Manalah tahu kalau berlaku apa-apa pada mereka bertiga. Ustaz terus rempuh je pintu tu. Setelah pintu bilik Jeff terbuka, alangkah terkejutnya Ustaz bila dia nampak ada 4 ekor makhluk yang menakutkan tengah keliling Jeff dan anak beranak yang dalam ketakutan. Keempat-empat makhluk tersebut berambut panjang menggerbang, badan hitam berkilat, wajah menakutkan, mulutnya muncung dengan sepasang gigi yang runcing dan hidung mereka pula kelihatan jatuh hingga ke dagu. Keempat-empat makhluk tu cuba bergurau dengan Jeff 3 beranak. Mereka usik rambut Liza, berbisik dan ketawa dekat telinga Jeff dan Kak Miss, diselang-seli dengan menampakkan wajah mereka yang menyeramkan pada mereka bertiga. Ustaz tak tahu kenapa dengan tiba-tiba je dia terus baca ayat kursi, dan bacaan tu betul-betul menyakitkan makhluk yang ganggu Jeff berkeluarga tu. Kemudian keempat-empat makhluk tersebut terus pandang ke arah Ustaz Malik. Ustaz tersentak. Bacaan dia jadi lintang pukang, tapi dia teruskan juga hingga keempat-empat makhluk yang menakutkan tadi mula menjauhi mereka semua dan terbang menembusi dinding bilik. Ustaz Malik terus ikut ke mana arah makhluk tu pergi. Dalam keadaan yang menyesakkan dada tu, Ustaz nampak kelibat keempat-empat makhluk tadi berjalan tanpa pijak lantai menuju ke arah dapur yang kelihatan betul-betul gelap dan sangat menakutkan. Ustaz terus berhenti melangkah bila terpandang wujud makhluk yang hampir sama bentuknya dengan makhluk-makhluk tadi, yang mungkin berjumlah belasan ekor, tengah pandang dia dari arah dapur. Kelihatan mereka tengah berhimpit-himpit dekat dapur dan macam tengah bercakap sesama sendiri, hingga suara mereka jelas terdengar macam bunyi deru angin laut. Kemudian makhluk-makhluk tu bersesak-sesak nak keluar dari dapur menuju ke arah Ustaz Malik. Disebabkan takut, Ustaz Malik tak berani berada dekat situ. Dengan pantas dia berjalan menuju ke arah ruang tamu, dan apa yang peliknya masa tu, Ustaz Malik nampak diri dia tengah tidur berdengkur atas kerusi. Ustaz tak pasti mana diri dia yang sebenarnya, yang tengah tidur atau yang tengah berdiri sekarang ni. Ustaz Malik jadi tergamam, tapi dia sempat tengok ke arah dapur dan nampak makhluk-makhluk tadi mula bergerak ke arah dia. Kemudian Ustaz cuba kejutkan Malik yang tengah tidur tu supaya tolong dia, tapi sia-sia. Beberapa kali juga Ustaz Malik tampar pipi Malik yang tengah tidur tu, tapi dia tak sedar-sedar. Makhluk-makhluk tadi dah semakin dekat. Ustaz Malik mula jadi tak keruan. Akhirnya Ustaz cuba baca ayat kursi sekuat yang mungkin berulang-ulang kali. Mungkin dengan cara tu Malik yang tengah tidur tu akan sedar, dan Alhamdulillah ketika Ustaz berulang kali baca ayat kursi tu, Ustaz tengok mulut Malik yang tengah tidur tu mula bergerak-gerak ikut bacaan dia. Ustaz baca ayat kursi berulang kali sampailah Malik yang tengah tidur tu mula tersedar. Matanya dibuka perlahan-lahan dan terus pandang sekeliling. Mulutnya masih lagi terkumat kamit baca ayat kursi. Serentak dengan itu, Ustaz rasakan diri dia mula hilang dari dunia yang menyeramkan tu. Dan Cikgu mengigau ke? Ustaz Malik pandang ke arah Jeff. Entah kenapa mulut dia masa tu tengah baca ayat kursi sambil pegang pipi dia yang terasa agak sakit, macam baru lepas kena tampar. Kemudian Ustaz tengok jam. Dah pukul 12.30 malam. Dekat 2 jam dia tertidur dekat rumah Jeff. Cepat-cepat Ustaz Malik beristighfar dan minta maaf pada Jeff sebab tertidur dekat ruang tamu rumah sewa mereka tu. Ruang tamu masa tu agak terang, tak macam dalam mimpi pelik tadi. Ustaz Malik tak tahu kenapa dia boleh mimpi macam tu, dan apa yang lebih peliknya adalah Malik bertemu dengan Malik. Ustaz pandang sekeliling rumah. Dekat depan dia ada teko, secawan teh yang dah sejuk, kek lapis Sarawak. Ada Kak Miss dan Liza yang tengah perhati dia sambil tersenyum. Berulang-ulang kali Ustaz Malik minta maaf kepada mereka sekeluarga. Sebelum ni tak pernah lagi dia tertidur selama tu dekat rumah orang lain. Jeff bersuara.
Cikgu tak payah minta maaf. Lagipun cikgu mengantuk dan tertidur. Takkanlah kami nak kejutkan cikgu. Lama ke saya tidur tadi? Tak adalah lama cikgu, tapi kuat juga cikgu berdengkur tadi. Lepas tu cikgu mengigau. Kami tak faham apa yang cikgu cakap tadi. Cuma dengar cikgu sebut Malik 2-3 kali. Ni tisu cikgu. Untuk apa tisu ni? Untuk lap air liur cikgu tu kena kushin. Mereka 3 beranak tersenyum. Ustaz Malik pula tahan malu sambil berulang-ulang kali minta maaf. Lepas berbual dan minum teh, Ustaz Malik tanya tentang masalah gangguan rumah mereka. Menurut Jeff, dia nak minta tolong Ustaz periksa rumah mereka sebab sebulan terakhir ni selalu sangat ada gangguan. Makanan cepat basi. Kalau masak pagi, petang dah basi. Paling lama pun bertahan sampai malam je. Lepas tu basi. Selalu juga mereka nampak macam ada kelibat manusia yang menyeramkan. Ustaz Malik bersuara. Makhluk tu berambut panjang menggerbang, badan hitam berkilat, muka menakutkan, mulut muncung, gigi runcing dan hidung jatuh hingga ke dagu. Macam mana cikgu tahu? Mereka selalu ganggu dalam bilik dan paling teruk mungkin dekat dapur sebab mereka ramai. Betul tak? Betul cikgu. Macam mana cikgu tahu? Kan saya tertidur tadi. Ustaz Malik tahu ada banyak persoalan yang bermain di minda mereka 3 beranak ni. Tapi biarlah jadi tanda tanya. Ustaz terus ajak Jeff temankan dia ke dapur. Jeff bertanya, dekat bilik kami macam mana cikgu? Rasanya gangguan tu ada dalam bilik kami juga. Saya faham, tapi mungkin puncanya dari dapur. Cuma saya tak tahu sama ada memang diorang tinggal dekat dapur atau tinggal pada barang-barang yang ada dekat dapur tu. Sebelum bergerak ke dapur, Ustaz suruh Kak Miss dan Liza duduk je dekat ruang tamu. Lepas tu baru mereka berdua berjalan menuju ke arah dapur. Sampai dekat dapur, Ustaz Malik terus bagi salam dan perhati sekeliling dapur. Dapur mereka agak kecil, maklumlah tinggal rumah flat, sebi-sebinya kecil. Menurut Jeff, sebelum mereka tinggal dekat sini, ada beberapa orang yang pernah sewa sini juga. Tapi tak lama. Ada yang sebulan, 7 bulan, setahun dan ada juga cuma tinggal sampai seminggu je. Tak lama kemudian terdengar suara Kak Miss panggil si Jeff, suaminya, minta tolong bawakan anaknya Liza ke tandas. Tinggallah Ustaz Malik kesorangan dekat dapur tu. Entah kenapa tiba-tiba bulu roma Ustaz meremang dan rasa diperhatikan dari segenap dapur tu, terutama sekali dari arah almari yang terletak dekat sudut dapur. Sesekali Ustaz Malik pandang ke arah almari tersebut sebab dia rasa betul-betul tak selesa bila pandang almari tu. Ustaz Malik cuba tak pedulikan tu semua sambil sesekali dia bernyanyi kecil. Masa tengah menyanyi-nyanyi tu, tiba-tiba Ustaz Malik terdengar macam ada suara bisikan dekat telinga dia. Mulanya Ustaz Malik tak perasan suara bisikan tu hinggalah dia berhenti menyanyi dan suara bisikan tu masih ada lagi. Senang hati nampak. Ustaz Malik terus pandang sekeliling, tapi tak ada kelibat sesiapa pun. Mungkin suara Jeff kot, tapi Jeff masih dekat ruang tamu sebab Ustaz dengar suara Jeff tengah bercakap dengan Kak Miss. Ustaz cuba ingat balik dari arah mana dia dengar suara tadi dan setelah diamati, ternyata suara bisikan tu kemungkinan berpunca dari almari yang ada dekat sudut dapur tak jauh dari pintu belakang rumah sewa Jeff tu. Patutlah dari tadi Ustaz Malik rasa macam ada sesuatu yang perhatikan dia dari arah dalam almari tersebut. Ustaz Malik agak terkejut sebab tadi rasanya pintu almari tu tertutup rapat. Bila pula pintu almari itu buka? Ustaz Malik cuba perhati dalam almari yang gelap tu. Dia perhati je. Manalah tahu kalau ada kucing sembunyi dalam tu. Tapi kucing mana boleh ketawa dan cakap senang hati nampak. Takkan kucing cakap macam tu. Lama juga Ustaz perhati dalam almari tu. Tapi bila lama-lama tenung almari tu, macam ada bentuk wajah yang menyeramkan tengah perhati ke arah Ustaz dari dalam almari tu. Wajahnya tak jelas, bentuknya macam asap. Ustaz Malik terus panggil Jeff berulang kali. Tak lama kemudian Jeff datang. Ustaz bertanya, "Jeff, ada apa dalam almari tu?" Almari tu pemilik rumah ni yang punya cikgu. Ada barang-barang penyewa lama juga dalam tu. Tapi saya tak tahu sangat apa dalamnya. Pernah juga saya kemas almari tu dulu, tapi tak jadi sebab masa buka almari tu, saya rasa macam ada orang dekat dalam almari tu tengah tengok saya.
masa kamu buka almari tu dulu, apa yang ada dalam tu? Saya tak nampak sangat, cuma nampak macam ada banyak botol-botol minyak lama, macam minyak urut lebih kurang. Kemudian Ustaz Malik ajak Jeff pergi ke arah almari dan berhenti betul-betul depan almari tu. Ustaz Malik mula baca doa. Lepas baca doa tu, dia terus buka kedua-dua pintu almari tersebut dibantu oleh Jeff. Bila pintu almari terbuka, tiba-tiba macam ada seseorang cuba terekam mereka berdua dari dalam almari, tapi terus gaib. Nak tekam terus gaib. Pintu almari terus tertutup semula. Peristiwa itu membuatkan mereka berdua tergamam dan ambil masa sikit untuk bertenang dan beristighfar. Jeff berjanji akan rahsiakan peristiwa itu dari isterinya Kak Miss. Tak lama lepas tu, barulah mereka berdua berani buka semula pintu almari tersebut. Setelah pintu almari terbuka, mereka jumpa banyak botol minyak-minyak lama, beberapa bungkusan yang ada beras, garam kasar dan beberapa botol drinking water serta kertas dan fail-fail kosong. Kesemua barang tu mereka letakkan atas lantai. Ustaz amati satu persatu barang-barang tersebut. Ada botol minyak yang ada kapas, paku, jarum, timah, duri landak dan bermacam-macam lagi. Jeff bersuara, "Gangguan rumah kami berpunca dari barang-barang ni ke cikgu?" Biasanya barang-barang macam ni yang selalu ganggu penghuni rumah. Tapi kan semua ni cuma minyak biasa, mungkin untuk mengurut. Menurut Ustaz Malik, sebagai seorang Islam, kita kena tahu cara minyak ni dibuat. Biasanya minyak-minyak macam ni dapat dari bomoh, konon-kononnya untuk jaga rumah, untuk elak dari santau dan segala sebagainya lah. Niat dah betul, tapi cara ni salah dan minyak-minyak macam ni lah yang selalunya mengganggu. Nak buang barang-barang ni semua pun kena ada cara. Kalau tak, gangguan akan terus berlarutan. Ada adabnya. Pertama sekali, pastikan kita dalam keadaan berwuduk. Lepas tu, buka semua penutup botol minyak ni, termasuk bungkusan-bungkusan dan botol drinking water tadi. Kemudian, baca ayat Quran. Yang paling senang, baca surah Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul. Lepas tu tiup pada semua barang-barang ni. Kemudian masukkan semua cecair dalam botol dan plastik ni dalam bekas. Lepas tu barulah kita buang ke dalam air yang mengalir macam sungai. Kalau boleh dengan botol-botol ni sekali. InsyaAllah dengan izin Allah, semua gangguan tu akan hilang. Jeff mengangguk tanda faham. Kemudian mereka mula buka botol ni satu persatu. Ustaz baca ayat-ayat tadi, lalu tiupkan pada semua botol dan bungkusan yang ada. Kemudian mereka berdua tuang semua minyak, air, beras dan garam tadi dalam satu bekas dan bawa bekas tersebut ke sungai, iaitu Sungai Kemena yang terletak di Pasar Lama Bintulu. Masa dalam perjalanan ke Pasar Lama tu, Ustaz Malik rasa resah sikit sebab dia terasa macam perjalanan mereka berdua tu diikuti oleh sesuatu dan perasaan tu tetap dia rasakan walaupun mereka dah sampai dekat sungai. Kemudian mereka bawa bekas minyak keluar dari kereta menuju ke sebuah jeti kecil dan dekat situlah Ustaz suruh Jeff buang semua minyak-minyak, air, beras, garam sebagai langkah terakhir musnahkan pengaruh jahat yang ada. Entah betul atau mainan perasaan dia, masa Jeff tengah tuang semua minyak tu dalam sungai, tiba-tiba kelihatan bayangan makhluk tadi muncul di permukaan sungai, pandang ke arah mereka berdua dengan penuh rasa marah. Ustaz yakin Jeff tak perasan apa yang berlaku. Ustaz diamkan je. Setelah semuanya selesai, Ustaz ajak Jeff balik. Masa kereta mereka mula tinggalkan jeti sungai tadi, Ustaz perhati bayangan menyeramkan yang muncul dari dalam air tu terus pandang ke arah mereka berdua. Kemudian dengan perlahan bayangan tu bergerak ke muara sungai dan akhirnya hilang dari pandangan. Alright, sampai sini video untuk hari ni. Kalau anda suka dengan video ni, tengok video ni pula. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.